Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah. لا يسوق الخير إلى الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah kita dapat bersama-sama pada malam ini. Ini masjid ketiga. Masjid pertama buat waktu PKP di Masjid Jawi. Tapi duduk di bawah buat open macam tu. Tu pun 20 minit. Kuliah duha 20 minit. Telajak sikit dia setengah jam. Ni. Tu pun kawan macam tu ya kat belakang. Takut saking kena langgar SOP. Apa balai polis belah tu ya kan. Masjid kedua saya di Putrajaya. Itu pun setengah jam. Ni masjid Salih Ala Syekh Muhammad yang ketiga. Alhamdulillah. InsyaAllah kita berhenti dalam pukul 10 Nak jawab biar Ustaz jawab. Tak boleh tuan-tuan kan. Orang bagi ni pun besar rahmat. Faham tak? Dia berkata Ustaz pastikan ikut SOP. InsyaAllah. Bukan Ustaz pesan. Dia berkata Ustaz-Ustaz nak pergi ceramah pastikan ikut SOP. Sebab yang nak menjawab tu bukan Ustaz. Yang nak jawab tu pihak masjid. Kali dia bagi, lepas tu sangkut, lepas tu semua orang tak boleh dah. Jadi tuan-tuan lebih baik kita meraihkan yang sedikit daripada tak dapat langsung. Kita pastikan yang duduk tu duduk renggang-renggang. Bila duduk ceramah pastikan duduk renggang-renggang. Yang ni saya kata tak payah pak. Memang selama ni pun macam tu dah.
Emas selamanya pun macam tu dah. Itu tak apa. Itu tak masalah apa. InsyaAllah tuan-tuan, hari ini kita berada pada hadis yang terakhir daripada hadis yang dihimpunkan kepada kita dalam kitab Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, sallallahu alaihi Muhammad. Hadis yang terakhir. Lepas ni kita buka kitab baru. Ada beberapa pilihan yang kita boleh buat. Sallallahu alaihi Muhammad, dan saya nak cadangkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kitab yang buku yang terbaru, yang antara yang terbaru lah untuk tahun ni kan. Doa dalam Al-Quran, kisah dan tafsirannya. Yang saya menghimpunkan ada 60 doa dalam Quran, ada kisah di sebaliknya. Yang tu mungkin kita boleh guna untuk kuliah bulan depan, Ustaz. Boleh kau nak? Buku tu harga dia RM8 tau. Buku tu harga dah lupa dah lebih. Buku doa RM18. RM18 insya-Allah. Nanti bulan depan saya buat sekali. Kita sebab kita seingat kita guna buku tu lah. InsyaAllah. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Ini hadis yang terakhir daripada hadis dihimpunkan kepada kita oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Ahmad wa Abu Dawud rahimahullah taala. Sesiapa yang ucapan terakhirnya man kana akhiru kalamihi, sesiapa yang last ucapan dia yang paling akhir sekali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk syurga. Demikian hadis disebutkan oleh sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Status hadisnya sahih. Ulasan. Maksud hadis di atas ialah sesiapa yang ucapan terakhirnya ketika hendak berpisah dengan dunia ialah la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Tuan-tuan, satu benda yang bukan kita nak justify, bukan kita nak boleh pastikan kita mampu untuk sebut, tapi siapa dapat sebut di akhir kalam dia, last sekali, penutup kalam dia, la ilaha illallah, masuk syurga dia. Faham ni? Allahumma salli ala sayyidina. Kita tuan-tuan tengok dulu-dulu, kalau zaman Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada orang yang tak mampu mengucap, kecoh. Panggil Nabi SAW, Rasulullah tengok ni, orang ni tak mampu mengucap, ni orang ni tak mampu mengucap. Rasulullah pun turunlah, mainlah, ajak mengucap apa sebagainya. Pi tolong selesaikan bagi orang tu mampu mengucap di akhir hayat dia. Pasal apa kecoh sampai macam tu? Pasal ramai orang boleh mengucap, sikit orang tak boleh mengucap. Kita kalau ada orang mampu mengucap, real sebut la ilaha illallah, ninggal, kecoh pula. Tidak, pasal apa? Pasal ramai orang, pasal sikit orang mampu mengucap, ramai orang tak mampu mengucap. Tu ni. Tengok, kadang-kadang saja Allah nak tunjuk kat kita. Macam di Masjid Bukhari Al-Ustaz kan. Masjid Bukhari ni saya duk mengajak bulanan kat situ. Pernah juga pergi khutbah kat situ. Hari tu sekali khutbah tuan-tuan, planning cantik ni, fikir. Saya duk biasa. Saya tak biasa baca teks. Saya duk biasa, saya pun tiba bunyi plan. Saya tak biasa duk baca teks, saya duk biasa duk khutbah. Tak? Hari tu plan lah, cantik punya susun, nak baca apa, nak khutbah apa semua. Tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, naik atas mimbar tu. Tengok di bawah betul tahu siapa? Baba Baba sepanjang duk bawah tu. Jam tu khutbah tu. Cerita betul-betul dia punya zuk tu kan. Jam tu khutbah. Kukak cakap, semua orang tengok. Biar betul Ustaz ni. Mana? Subhanallah, berpeluh-peluh ni. Pasal apa? Tok guru duk bawah. Sekali khutbah dekat mana tu? Di Allahumma salli ala sayyidina Sarawak. Apa mufti dekat depan. Pun jam juga. Tuan-tuan, dia punya aizah ulama macam mana? Salli ala sayyidina. Ni pun kira pasal ustaz doktor ni. Tu yang duduk bercakap, merepek-repek.
Dia jam pun tak, jangan main. Kalau ustaz tak main tu dia laju sikit. Ni ustaz main dia jadi kalut sikit. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, saya pernah khutbah kat situ. Masjid Bukhari dia jarang rakam khutbah. Kecuali ada ustaz-ustaz hebat-hebat kamai ke, dia ada tim media ke apa semua kan yang ikut, dia pandai rakam. Biasanya tak ada rakaman. Biasanya tak ada rakaman khutbah. Tapi hari itu tuan-tuan, ada seorang tu dia bukan rakam, dia duduk saja. Dia ni bukan audio kuliah ke. Dia audio kuliah kan. Dia bukan apa penuntut ilmu ke apa. Ustaz Ahmad bukan apa. Dia saja pergi dia duduk pegang handphone tu. Dia rakam khatib. Pasal yang khutbah itu ialah tu imam masjid. Jarang tu imam masjid orang rakam khutbah. Kecuali Ustaz Khairul Fitri lah. Tu pun dia rakam sendiri. Dan saya lihat jarang tu imam dia khutbah orang kampung tu rakam, jaranglah. Tapi hari itu saja dia rakam. Tuan-tuan, dak waktu rakam tu dia rebah. Nak cerita betul-betul. Subhanallah. Ya tak? Elok dah. Ittaqullah, taqwalah kamu kepada Allah dan Allahumma salli alaihi, saya ingat perkataan dia apa? Dia sebut berbekallah kamu. Kerana sebaik-baik bekal ialah takwa. Elok dia sebut tu ya tuan-tuan. Rebah. Meninggal. InsyaAllah tuan-tuan, Ustaz Ahmad. Tu imam. Hebat. Hebat. Pasal apa? Allah nak tunjuk kat kita. Ada orang yang meninggalnya macam tu. Soalnya sebab kita tengok video tengah semayang tahajud. Pi awal ke masjid. Tuan-tuan, saja dia pergi duduk tu betul dengan kamera. Bukan saja-saja, tak saja pergi duduk betul dengan kamera. Tuan-tuan, dalam selepas habis semayang bagi salam, dia macam dia tarik-tarik nak sujud. Dia tarik-tarik kepala dia untuk sujud. Dia tak boleh nak angkat. Kita nampak video tu, dia cuba nak angkat kepala, tak, dia tumbang balik macam sujud. Dan Allah cabut nyawa dalam keadaan dia sedang bersujud. Pasal apa? Allah nak tunjuk kat kita. Kecoh, video tu viral. Ada seorang ulama tengah duduk bagi tazkirah, ramai orang duduk sekeliling. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Duduk cerita tentang Nabi SAW. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengah-tengah duduk bagi tazkirah. Tuan-tuan, rebah meninggal. Subhanallah, tuan-tuan. Kita tengok benda-benda yang macam ni, pasal apa Allah nak zahirkan? Sebab di akhir zaman sedikit orang yang mampu untuk mengucap. Ramai orang tak mampu mengucap. Baru ni warga Mas yang meninggal, Ustaz? Warga Mas meninggal waktu PKP ni lah. Dia duk gaduh nak balik madrasah. Duk gaduh nak balik madrasah, gaduh rindu kat madrasah lah apa semua sebagainya. Lepas mayang subuh. Elok-elok lepas mayang subuh, rebah bawa pergi hospital. Sampai memang tak sedap dah dia rebah tu, tak sedap 3 hari, lepas tu meninggal. Last dia buat apa? Mayang subuh. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi ni orang-orang yang Allah pilih. Sebab apa? Sebab nak sebut akhir kalam dengan kalimah la ilaha illallah ni bukan duk susun, duk buat sendiri, duk hafal. Dia akan terkait dengan apa amalan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ending dia la ilaha illallah, dakhala jannah, masuk syurga. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada ulama berkata, sesiapa mengucapkan la ilaha illallah dengan i'tiqad hatinya, kemudian dia mati atas i'tiqad itu, maka dia tergolong daripada kalangan yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, sekalipun jarak masa antara ucapannya dengan waktu matinya, asalkan sebelum matinya dia tidak pernah mengucapkan sebarang ucapan yang menyanggahi ucapan syahadah itu, tercatat dalam syarah Sahih Al-Bukhari Ibnu Battal. Pandangan ini berdalilkan hadis ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalika illa dakhal jannah wa in zana wa in saraqa. Tidak ada seorang hamba Allah yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia mati atas kalimah itu, melainkan dia akan masuk syurga sekalipun pernah berzina dan sekalipun pernah mencuri. Hadis riwayat Bukhari, Sahih Muslim daripada Abi Dzar radhiyallahu an. Sebagian ulama menyatakan, dia yang tercatat dalam syarah Sahih Bukhari Ibnu Battal, dia sebut walaupun di akhir kalam dia tak kata la ilaha illallah tu, di akhir kalimat dia tak kata alhamdulillah tu, tetapi dalam hidup dia beriktikad, berpegang sungguh-sungguh dengan kalimah la ilaha illallah.
dalam urusan kehidupan dia. Sebab tu bila kita duduk semayang tuan-tuan, kita duduk kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan kena faham pada waktu semayang kita itu kita duk renew kalimah syahadah kita. Kita semayang kita renew kalimah syahadah. Kita semayang kita renew kalimah syahadah. Bukan saja-saja sebut. Sebab tu dia termasuk dalam rukun qauli yang tuan-tuan kena lafaz dia bagi sempurna. Tuan faham tak ni? Kita kalau dia tak letak dalam rukun qauli, tuan-tuan apa jadi? Kita akan sebut macam hanyut betul ya. Tuan faham ke saya kata apa ni? Dalam keadaan ada rukun qauli yang kita kena lafaz tu bagi dengar, makhraj tu mesti sempurna, baris kena jaga. Dengar ni sebutir-butir perkataan-perkataan kita sebut disebut rukun qauli, tak boleh rosak, tak boleh silap. Faham tak ni? Yang tu pun kita lalai lagi. Fatihah lalai. Tahiyat akhir lagi lalai. Tahiyat akhir tu rukun qauli tuan jangan main. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah, syahadah kena jaga, makhraj kena jaga, baris kena jaga. Kena dengar dia tak boleh terputih-putih, terpotong-potong dengan perbuatan apa-apa pun. Faham tak ni? Sepatutnya bila sebut rukun qauli ni nak kena jaga sungguh-sungguh bagi dia sempurna, tak boleh rosak. Dan salah satu rukun qauli apa ni? Syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waktu syahadah tu Nabi SAW suruh tengok apa? Waktu semayang, tuan-tuan ni pasal apa muka beku malam ni semasa ni? Tak lama tak main kuliah, tak tahu macam nak respon Ustaz. Tidak. Waktu semayang kita disunatkan untuk tengok apa? Tengok tempat sujud. Jangan duk tengok mata. Makruh hukum duk tengok atas kiri kanan. Sah semayang, tak batal semayang. Tapi sunat dia tengok mana? Tengok tempat sujud. Nah, kecuali satu tempat ya, kat mana? Waktu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, angkat jari, mata tengok tu sampai bagi salam. Rujuk kitab Fiqh Al-Manhaji. Salih ala Sayyidina Fiqh dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Berdalilkan perbuatan Nabi SAW, sahabat kata Nabi SAW bila mengangkat jari tu Nabi SAW tengok pada jari dia sampai habis sembahyang. Pasal apa? Fokusnya waktu mengucap dua kalimah syahadah tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita tak galik, kita tahu apa kita sebut, mata kita beralih. Kalau kita galik, kita tak beralih. Kalau kita galik, kita tak beralih. Mata beralih tengok. Tuan-tuan, nak bagi tahu kata setiap kali kita semayang 5 kali sehari kita renew syahadah kita. Dan daripada perkataan tu sampai masuk dalam hati kita, tak ada Tuhan semua melainkan Allah. Muhammad itu bersurat Allah. Faham tak ni? Kalau dia berpegang i'tiqad dalam hati dia kalimah tersebut, lalu dia mati, walaupun tempoh dia antara dia sebut kalimah tersebut dengan i'tiqad dia dalam tempoh tu tempoh yang lama, maka dia dikira sebagai orang yang mengucapkan pada akhir kalam selagi dia tidak melakukan perkara yang boleh membatalkan i'tiqad syahadah dia tu. Tuan faham tak ni? Walaupun dalam hadis tersebut daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, walaupun dia pernah berzina, walaupun dia mencuri, selagi tak lari i'tiqad dia dengan kalimah la ilaha illallah tersebut. Anda faham tak ni? Dia meyakini ada Tuhan lain ke? Dia meyakini ada kuasa lain yang lebih hebat. Dia meyakini bahawa ada... Tuan-tuan faham tak ni? Faham tak? Ada. Allahumma salli alaihi wasallam. Baik tuan-tuan sekalian. Takut tengok muka tuan-tuan malam ni. Macam yang perhati. InsyaAllah kita berhenti ikut SOP. Jangan risau. Kena jaga agak Ustaz Khairul Fitri yang main. Tuan, saya tengok duk tambah tepi ni Ustaz. Nampak sebab kira perancangan ni waktu PKP hari tu nak tambah tepi ni pasal duk tengok waktu PKP tu semua pekat nak main masjid. Biasalah. Tengok tak berhati ni kami tak boleh masuk masjid ni kalau tak berhati apa semua. Ustaz Khairul Fitri kata apa? Lepas ni kalau buka habis PKP ni mesti melimpah masjid tu tambah tepi. Saya tengok. Tak boleh ada sebab. Lepas ni tuan-tuan ramai masya-Allah kan tak sabar kita nak tunggu kira habis PKP ni kira orang
Tuan-tuan lambat tak boleh masuk masjid. Cerita dia. Tadi teli tu buat tak faham. Faham sudah, tak faham sudah. Baik tuan-tuan salli ala Muhammad. Tengok macam nak bergaduh itu tak boleh pergi masjid. Baik tuan-tuan, Allah salli ala Muhammad. Okey, fahamlah yang kedua. Yang pertama, kita ulang balik. Yang pertama, siapa yang memang kalam dia last, la ilallah masuk syurga. Siapa yang kalam dia, kalimah dia last, la ilaha illallah, masuk syurga. Satu lagi, ulama sebut apa? Walaupun bukan last, tetapi dengan i'tiqad dan pegangan daripada kalimah la ilallah tu, dia berpegang sampai hari mati dia. Dan dia tak berkata, tak mengucapkan perkataan ataupun perbuatan yang boleh membatalkan i'tiqad tu, maka dia dikira sebagai mati dalam kalimah la ilallah tu. Faham tak? Baik, Allahumma salli alaihi wasallam. Kerana pentingnya mati atas kalimah ini, maka Nabi SAW menyuruh agar diajarkan kepada orang yang hampir mati dengan kalimah tersebut. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam Muhammad, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah, kata Nabi SAW. Ni dia panggil laqinu ni, kita ambil perkataan talqin tu. Talqinkanlah. Talqin, kita buat talqin, kita baca talqin kat kubur. Talqin ini ialah mengajar orang yang nak mati, mengajak panggil talqin. Mana ni? Pergi kat orang nak mati tu, kata Nabi SAW, talqinkan, ajakkan orang-orang yang hampir di kalangan kamu, orang yang hampir mati di kalangan kamu, la ilaha illallah. Pergi kat telinga dia, la ilaha illallah. Bisik dia, la ilaha illallah. Ulama ajak cara dia. Tengok dia duduk tarik dah. Macam tu kan, lebih kurang. Saya pun tak tahu kan. Macam-macam bising orang kan. Pergi kat telinga dia, pelan-pelan, la ilaha illallah. Diam sat. Bagi dia sambut dulu. Kalau dia mampu sebut la ilaha illallah, tak apa. Kadang-kadang dia tak mampu sebut, dia hangguk. Ataupun nampak mulut dia duduk bergerak-bergerak macam dia. Dia nak cakap, dia nak kata, tapi dia tak boleh nak sebut. Kalau tuan-tuan tengok, antara perkataan yang paling mudah kita sebut dalam lafaz zikir, la ilaha paling sebut dia, mudah. Perlu tak gerak mulut tu? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, lidah bergerak, mulut tutup. Subhanallah, subhanallah, mulut muncul. Kan? Mulut tutup. Tidak ni? Allahu akbar. Tuan-tuan tengok la ilallah. La ilallah macam mana? La ilaha illallah. Yang bergerak apa? Lidah ya. Macam mana Allah nak permudahkan perkataan tersebut? La ilaha illallah. Sehingga ulama sebut tuan-tuan, perkataan la ilaha illallah itu ialah exercise jantung. Lagu mana tuan-tuan pergi baca, saya baca satu kajian dia sebut perkataan ni, dia akan pergi sampai ke jantung dia punya exercise dia. Dia punya apa ni? Allah maksud cuma apa ni? Apa? Exercise dalam bahasa Melayu pada ni? Senaman. Boleh ana? Gitu. Dia cari dia. Saya ingat dulu ada sekali seorang ustaz tu sebut, dia tak ada kajian dia buat dengan perkataan la ilaha illallah tu. Tak payah gerak mulut, hanya lidah je bergerak. Faham ni? Tuan-tuan bisik kat dia, la ilaha illallah. Tak payah dia sebut ayah, mengucap ayah, tak sedar sebut. Mak ni, pak cik mengucap pak cik, mengucap pak cik, mengucap pak cik, kicap-kicap apa dia ingat. Tak sedut sembang dengan dia, sebut je. Pakcik, siapa yang mengucapkan kalimah la ilah di hujung usianya, maka masuk syurga dia pakcik. Tak sedut tazkirah kat dia lah. Ni, pihak mak dia, la ilaha illallah. Dia berhangguk. Kalau dia respon, dia hangguk ataupun dia kata la ilaha illallah, tuan-tuan tak payah ajak dia dah. Tak payah duduk sembang dah. Biar sampai dia akhir last tu dengan perkataan tu je. Faham ni? La ilaha illallah, dia pun la ilaha illallah. Alhamdulillah, ayah mengucap juga akhirnya. Ayah ni cik nak tanya ni, dia mandang ayah dah sebut dah apa-apa. Ni tanah kita tu nak kira ke mana? Dia tak payah duk sembang dah. Kira last dia sebut la ilaha illallah tu, habis dia respon saja, tak payah sembang dah.
Tak payah cakap lagi. Faham tak? Salli ala sayyidina. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Nabi SAW ajak macam tu. Nabi kata, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah, ajarlah orang-orang yang hampir mati di kalangan kamu dengan la ilaha illallah. Sahih Muslim disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Menurut sebahagian ulama, antaranya Imam Al-Qastalani, ketika mengajarkan itu tidak disunatkan untuk menambah kalimat Muhammadur Rasulullah, kerana dia tidak disuruh oleh hadis-hadis. Hadis tadi suruh ajak apa? La ilaha illallah. Pemudahkan dia. Mudahkan dia. Allahumma salli. Ada seorang kawan, saya tak ingat kisah siapa. Memang last tu Allah, Allah, Allah sampai dia mati. Saya tak ingat siapa punya kisah tu. Tak berapa lama baru ni. Sampai last tu Allah, Allah, saya tak ingat siapa. Subhanallah, tuan-tuan. Kira elok dah tu. Tu kira elok tu. Kalau dia boleh sebut la ilaha illallah. Hadis cerita siapa yang kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Takat tu. Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, laqinu mautakum la ilaha illallah. Hadis ni cerita apa? Takat mana sebut? La ilaha illallah. Takat tu ya. Tidak disunatkan, tidak diperintahkan untuk menambah Muhammadur Rasulullah. Kalau dia mati sebut ujung usia dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perfect. Sempurna. Tapi kalau dia sebut la ilaha illallah, cukup dah, memadai dah untuk dia. Nabi kata dakhalal jannah, masuk syurga dia. Nabi suruh ajak pun la ilaha. Maka sebab itulah ulama kata apa? Di antaranya Imam Al-Qastalani dia sebut, tak payah duk tambah Muhammad Rasulullah, tak perlu dah. Cukup setakat la ilaha illallah saja, sebab hadis pun sebut takat la ilaha illallah saja. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Ingat tu, tuan-tuan, kod nanti ada waktu yang nak kena duduk suasana tu. Nah, tuan-tuan, apa ni, mak ayah kita ke uzur ke, dah duduk dalam keadaan yang macam tu kan. Tuan-tuan, mana tahu tuan-tuan pergi duduk kat tepi dia, ingat hadis ni. Ajak apa? Laqinu, ajak dia apa? Mautakum. Orang-orang yang nak berhadapan dengan kematian, ajak apa? La ilallah. Pi, macam mana? La ilaha illallah. Lepas tu diam sat. Dia tak jawab lagi, ulang balik. La ilaha illallah. Diam sat. Tuan-tuan, nah, jangan duduk bising-bising dekat-dekat tempat dia. Jangan duduk berimpun ramai-ramai, duduk bersembang-sembang. Kalau nak baca Quran, biar baca dengan tertib. Ada orang baca Yasin, baca ramai-ramai bagi serentak supaya mudah dia ikut, supaya mudah dia faham. Kau ni baca Yasin mula, kau ni masuk baca mula balik, kau ni baca balik sampai jadi tak dengar bunyi apa. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW satu riwayat, iqra'ul Yasin ala mautikum. Bacalah Yasin kepada orang yang nak dekat dengan mati dengan kamu. Itu di antara amalan bila kita tengok ada orang yang nak mati, berhadapan dengan kesusahan, berhadapan dengan sakaratul maut, memang disuruh pada kita untuk baca Yasin, tapi biar baca dengan tertib. Biar baca dengan tertib. Kalau boleh ramai-ramai baca, jangan terlalu kuat, baca bagi dengan nada yang sesuai, nada yang lembut. Faham tak ni? Bagi baca elok-elok, sempurna. Kalau nak baca ramai-ramai pun mungkin baca sana sikit, baca dengan baca yang sekadar dia untuk mendengar. Ambil seorang yang qari sikit, yang baca yang sedap sikit, duduk di hujung kepala dia untuk baca supaya tenang hati dia. Faham tak ni? Sallallahu alaihi wasallam. Dan bila tengok dalam keadaan dia dah nazak sebagainya, pergi duduk kat telinga dia, talqinkan dia. La ilaha illallah. Elakkan daripada duduk bercakap benda-benda tak sepatutnya, elakkan daripada duduk sembang-sembang dan sebagainya, buat benda tu. Dia kata sebut kat dia, lepas tu diam, Ustaz. Sebut kat dia sekali, lepas tu diam, Ustaz. Tu. Sampailah dia tutup kalimat dengan la ilaha illallah. Kalau dia sebut la ilaha tu, tak usah sebut apa dengan dia lah. Cukup lah. Biar dia ping ayat tu je. Dia faham tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, kecuali kepada orang yang bukan Islam. Kalau orang bukan Islam, dia nak mati dan kita nak dia masuk Islam. Tuan-tuan pergi kat dia, tengok dia pun dah teruk sangat, ta'if dah apa semua.
ajak dia masuk Islam apa sebagainya, tengok macam dia minat dah apa semua, tapi dah hujung usia dah, suruh dia sebut 2 kalimah syahadah. Untuk apa ni? Bukan kisah untuk mati dia, untuk dia masuk Islam sebelum mati. Kita buat tuan lagu tu. Saya pernah ceritakan dekat Ipoh ada seorang itu ni. Ada makcik tu seorang duduk sebelah mak dia tengah sakit. Dia duduk pergi baca Yasin kat mak dia. Kemudian dia perasan ada makcik, ada anti Cina seorang kat belakang. Dia pergi kat anti tu, dia kata, "Anti, saya minta maaf lah, saya duduk baca Quran ni kat mak saya. Kok ganggu anti." Dia kata, tak apa, saya suka dengar. Dia sebut gitu, kawan ni pun rasa macam, ni bagus, ni ada can. Dia pun beralih kat makcik, kat anti tu, "Anti tahu dah Islam ni apa?" Dia ceritalah sikit tentang Islam, bla bla apa semua. Akhirnya tuan-tuan, lepas 2-3 hari, anti tu kata apa? "Saya nak masuk Islam ni macam mana?" Dia pun ajak asyhadu alla, mengucap asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas mengucap, duduk berapa hari dia main tengok katil sebelah kosong. Dia tanya mak dia, "Mak ni anti ni pergi mana? Sudah balik ke, sihat kan?" Dah mati dah. Tuan-tuan, akhir kalam dia, akhir hidup dia masuk Islam. Hujung usia tu masuk Islam. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam ambil peluang-peluang yang macam ni. Kawan saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mu'alaf. Dia bukan mu'alaf ni apa hari saya masuk Islam ke mu'alaf 3 hari lah. Kita ni orang Melayu ni kira asal dia masuk Islam kira dia mu'alaf. Tak apalah. Tak ada masalah yang tu. Tapi dalam salli ala sayyidina Muhammad, kalau macam tu semua sahabat Nabi mu'alaf belaka. Semua sahabat Nabi mu'alaf belaka. Salli ala sayyidina mu'alaf ni dia berapa hari je? 3 hari kalau tak salah saya tu mu'alaf. Lepas tu dia bukan mu'alaf lagi, dia orang Islam sama macam kita lah. Ni tapi orang Melayu dia sebab orang Melayu ni sinonim dengan Islam. Kalau Melayu dia mesti Islam lah. Kan kita punya apa ni dia panggil apa? Justification Melayu tu ialah Islam. Islam tu Melayu. Dan sampai dulu-dulu orang kata kalau orang masuk Islam dia panggil orang masuk Melayu. Dia tu dah masuk Melayu kan. Sampai macam tu biar sinonim dengan Melayu dengan Islam tu kan. Jadi siapa masuk Islam tu kira dia mu'alaf. Ada seorang sahabat kita di Ipoh, dia cerita kat saya. Subhanallah, dia kata dia masuk Islam. Dia masuk Islam lama dah. Ayah dia tak mau langsung Islam. Waktu dia masuk Islam tu ayah dia barak kat dia, anti kat dia. Tak bagi balik apa semua. Sampai dia dapat anak. Bila dia dapat anak, cucu pertama. Dapat anak ni, Tok Wan dia jadi seronok. Dia tak kira dah Islam tak Islam dah. Dia sayang kat cucu tu. Lepas tu dia guna tiap minggu dia hantar cucu dia balik. Tiap minggu dia hantar cucu balik. Cucu tu semayang depan dia lah apa semua. Dia lama-lama dia selesa dengan Islam. Akhirnya dia terima lah bapak dia tu. Pasal cucunya pasal. Dia pujuk masuk Islam. Tak mau. Tuan-tuan, tahu tak bila dia masuk Islam? 2 minggu sebelum dia mati. Lepas anak tu dah 12 tahun dah. Dah jahanam dah. Tiap-tiap minggu ayah dia masuk Islam. Sampai ayah tu hampir balik lah. Tak sedap cakap. Tak mau dengar lah. Dia susah hati dia. Tak, Allah buka hati dia bila? Allah buka hati dia 2 minggu sebelum dia mati. Aku nak masuk Islam. Masuk Islam. Lepas 2 minggu meninggal. Dalam keadaan tengah sakit. Subhanallah tuan-tuan. Saya cuma nak cerita. Tuan-tuan, kalau orang tu orang bukan Islam, dan kita nak pastikan dia masuk Islam sebelum dia meninggal, waktu ni kata ulama, dia kena sebut 2 kalimah tersebut. Kalau dia mampu sebut 1 dah, mudah-mudahan Allah terima. Mudah, sebab syarat kalimah syahadah ialah sebut 2 sekali. Baik. Namun sebagian ulama yang lain, antaranya Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari berpandangan yang dikehendaki dengan la ilaha illallah di dalam hadis di atas dan hadis-hadis yang lain ialah 2 kalimah syahadah. Jadi la ilaha illallah itu adalah ungkapan yang merujuk kepada 2 kalimah syahadah. Bukan bermaksud memadai dengan ucapan la ilaha illallah saja dan meninggalkan Muhammad Rasulullah. Tuan-tuan faham tak ni? Maksudnya dalam perkataan Nabi kata siapa yang man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah, siapa yang akhir kalam dia dengan menyebutkan la ilaha itu masuk syurga. 3 pendapat ulama. Yang pertama, pada waktu mati dia kata la ilaha illallah, dia masuk syurga. Pendapat kedua, walaupun pada waktu mati dia tak kata la ilaha illallah, tapi dia dah beriktiqad, dia dah berpegang dengan kalimah la ilaha itu, dan dalam tempoh di antara dia menyebutkan dan dia beriktiqad tu tak ada melakukan perbuatan atau perkataan yang membatalkan iktiqad tu, maka dia dikira sebagai mati dalam la ilaha illallah. Tuan-tuan faham? Dan yang ketiga apa dia? Kata Ibnu Hajar,
Allahumma salli ala sayyidina Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari dia kata, tak, kalau Nabi kata la ilaha illallah tu maksudnya sekali dengan kalimat Muhammadur Rasulullah. Maksud apa? Dia kena sebut asyhadu alla, dia kena sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ni tiga pandangan ulama yang membincangkan tentang perkataan Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Apa yang kita boleh buat? Yang pertama, kita jaga iman kita. Kita jaga akidah kita. Pegangan kita la ilaha illallah ni. Jangan sampai kita melakukan perkara yang boleh membatalkan akidah dan i'tiqad kita. Nah, Nabi SAW sebut, man ata kahinan aw arrafan aw sahiran fasalahu fasaddaqu bima yaqulu faqad kafara unzilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi tok dukun, mendatangi tukang telik, mendatangi tukang sihir, pi minta tolong dengan dia lalu membenarkan pula perkataannya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan oleh kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Islam. Hati-hati. Faham tak ni? Duk buat benda-benda yang boleh merosakkan akidah. Jangan. Nabi sebut akhir zaman, akidah ni, iman ni keluar daripada hati seorang macam busur keluar daripada anak panah, keluar pada busur panah. Keluarnya laju. Sampai dia sendiri pun tak tahu, kata dia dah tak Islam dah. Hati-hati. Tuan faham tak ni? Jaga. Antara amalan yang kita boleh buat, tuan-tuan, nak tidur baca qul huwallahu, qul ya ayyuhal kafirun. Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apabila kamu sudah berada di pembaringan, kata Nabi SAW. Kita ingat matan dia. Apabila kamu sudah ada di pembaringan nak tidur dah, fa aqra, bacalah qul ya al-kafirun fa innahu bara'atun minasyirk. Baca qul ya al-kafirun sampai habis waktu di pembaringan tu, maka dia akan menjadi pendinding kamu daripada kamu syirik pada Allah. Yang pertama, jaga akidah. Yang kedua, perbanyakkan zikir la ilaha illallah. Sebab kita nak penuhkan hati kita dengan zikir tu. Bila hati penuh dengan kalimah la ilaha illallah ni, tuan-tuan, tumbang dia juga dengan kalimah la ilaha illallah. Ulama buat perumpamaan lori bawa tanah dengan lori bawa sayur. Dia, kalau lori bawa tanah dia terbalik, dia tak keluar sayur. Lori bawa sayur dia terbalik, dia tak tumbang keluar tanah. Faham tak ni? Lori bawa sayur, dia tumbang, dia keluar sayur. Lori bawa tanah, dia tumbang keluar tanah. Orang yang sentiasa hidupnya dengan zikrullah penuh hatinya, waktu dia tumbang nanti akan keluar kalimah zikrullah. Orang yang duk fikir tentang bisnes dunia dia, waktu dia tumbang lagi, dia akan keluar apa urusan bisnes dia. Faham tak ni? Salli ala sayyidina Muhammad. Kita faham tak? Jaga. Salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, doa. Doa. Apa doa dia? Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Yang kedua, Nabi SAW ajar dekat kita, Allahumma qallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agama kamu. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah matikan kita seluruhnya dalam husnul khatimah. Amin. Dan Allah akhirkan kalam kita dengan menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadikas salihin wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Tuan-tuan, masjid sedang buat tambahan bangunan masjid. Saya selalu sebut, bila masjid buat tambahan, buat bangunan, apa saja, tuan-tuan tolong rebut. Depa kata pasal apa dulu tak buat, pasal apa lah ni nak buat. Tahu pasal apa lah ni nak buat? Sebab Allah nak bagi
pahala tu dekat kita lah ni. Dulu saya main masjid ni, masjid lama tu. Antara masjid yang saya paling seronok main ni masjid lama dulu. Saya ingat dulu tempat sandak belakang tu, itulah pot paling sedap sekali sandak waktu khutbah Jumaat. Ni kan dia ada simen melengkur tu, tok tangan tu lena tu, sedap semua. Belakang tu dengan sejuk mau cukup. Tuan-tuan, kemudian satu hari dirobohkan dan dibuat masjid baru. Waktu dirobohkan buat masjid baru tu, Allah bagi peluang orang waktu tu untuk dapat pahala tu. Kan? Kita main-main masjid dah siap dah. Kita dah terlepas peluang nak bina masjid tu. Maka apa saja bangunan tambahan ataupun nak buat apa dengan masjid, tuan-tuan merebut. Pasal ni Allah nak bagi pahala tu dekat kita. Jangan sampai terlepas ganjaran pahala tersebut. InsyaAllah nah. Jadi tuan-tuan, tak tahu banyak lagi nak pakai Ustaz? Banyak lagi? Ada lagi ya Ustaz jawab. Jadi pakat-pakat tolong ikhtiar lah. Nah, pastikan kita ada sumbangan, kita ada bahagian kita untuk pembangunan tambahan masjid ini insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk kita. Wallahu a'lam.